Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita jumpa lagi untuk kelas kita yang pertama selepas cuti sekolah. Okay, so saya harap pada semua pelajar tingkatan 1, 1A1, 1A3, okay, tak jemu lagi nak tengok muka saya. Okay, so hari ini kita akan masuk bab 3 Okay. So semua buka buku teks muka surat 72. Okay, so depan kamu pastikan ada buku teks. Okay, dan tengok dan fahami apakah maksud homeostasis. Okay, so saya besar sikit muka saya supaya awak boleh nampak lagi muka Cikgu Nazirah ni. Okay, nampak? Okay, nampak jelas sangat pula ya? Tak jelas sangat dah. Okay, tak nampak konten pula. Okay, sorry Oh. Macam mana ni? Okay dah. Okay, so tengok situ. Okay. Okay, homeostasis. Okay, so saya nak awak tengok yang saya boldkan itu. Okay, yang saya bubuh dalam bracket tu. Merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan organisma. So kita adalah organisma. So cikgu pernah ajar organisma melibatkan tumbuhan, haiwan dan juga manusia. So organisma ni perlu kekalkan persekitaran dalam badan kita, iaitu dalam bentuk suhu, air, lagi apa? pH dan juga tekanan darah. Ada 4. Okey. Suhu air, aras, suhu air, pH, tekanan darah, supaya berada dalam keadaan stabil. Okey, maksud mudah macam ni lah. Okey, maksud mudah maksudnya 4 benda ni. Aras air, aras suhu, tekanan dengan pH darah kita. Okey, tekanan darah dengan pH kita mestilah dalam keadaan stabil sahaja. Tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. 4 benda tu. Kalau terlalu tinggi, terlalu rendah, so otak kita akan main peranan untuk buat satu pembetulan. Okey, badan kita akan buat satu pembetulan supaya dalam keadaan yang stabil. Yang stabil. Kalau tidak, organisma tersebut boleh mati. Okey, so itu maksud homeostasis. 4 benda dalam badan kita, persekitaran dalam badan manusia, organisma, tumbuhan dan juga haiwan. Okey, manusia, tumbuhan, haiwan mesti stabil. Mesti tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Okey, iaitu apa? Suhu air, tekanan darah dan juga pH mesti dalam keadaan yang stabil. Kalau tak stabil, akan buat satu pembetulan dalam badan kita. Okey, dan pembetulan tu memastikan badan kita dalam keadaan stabil. Kalau tidak, organisma tersebut boleh mati. Okey, contohnya badan saya tengah panas. Okey, tengah panas, tahu tengah panas? Berjumpa tengah panas tiba. Okey, apa yang terjadi pada badan kita? Suhu badan kita panas. So apa yang berlaku pada suhu badan kita? Okey, so otak kita akan buat pembetulan pada badan kita untuk badan kita turunkan suhu tadi. Okey. So otak akan buat satu ni lah, tindak balas lah, akan buat satu pembetulan. So badan kita akan bertindak balas, turun suhu dan stabil. Kalau suhu tak turun-turun juga, apa jadi? Itulah yang akan terjadi. Mati. Awak boleh jadi stroke haba lah. Tahu stroke haba? Duduk tengah panas sangat. Otak pun tak boleh nak berfungsi dengan normal. Mati. Okey. Itu saya bagi analogi sajalah. Okey, mari kita tengok lebih lanjut. Tak nak membebel banyak sebab kita lagi banyak lagi. Okey, yang kita boleh tengok. Okey, so kita tengok. Ini yang saya cerita tadi. Proses kawalan homeostasis. Okey. So, ni kita tengok Okey. Ni pusat kawalan tu otak ya. Ni pusat kawalan tu otak.
Okey, kita ambil contoh julat suhu normal kita adalah 30 berapa? 37 darjah Celsius. Okey, so bila suhu badan kita 37 darjah Celsius, okey, apabila tiba-tiba satu hari tu, okey, ni normal ni, tiba-tiba meningkat. Meningkat sebab apa? Banyak faktor. Awak duduk tengah panas ke? Ataupun macam-macam faktor boleh jadi. Okey, meningkat. So, apa yang terjadi? Pusat kawalan awak di otak, okey, otak akan buat satu mekanisme pembetulan. Okey, akan betulkan suhu badan awak. Dan suhu badan awak akan menurun. Turunlah suhu badan awak jadi normal balik. 37. Okey? So itu yang berlaku. Okey, contohnya awak suhu badan awak 37. Tiba-tiba awak pun duduk jemur tengah panas, sangat lama, sangat beratur. Nak masuk bank beratur kan? Beratur kat luar tu nak scan suhu. Okey, so tiba-tiba awak scan suhu badan awak berapa? 37.5. Itu dah demam. Sudah panas. So, Pak Gad pun suruh rehat. Okey, rehat-rehat sekejap sebelum scan kan. Okey, so masa itulah otak awak akan buat satu mekanisme pembetulan. So, akan turunkan suhu badan awak dengan normal jadi 37 balik. Okey. Dan badan awak takkanlah selama-lamanya panas macam tu Okey, itu maksudnya ada masalah lah. Okey, itu kalau dia meningkat. Bagaimana kalau dia menurun? Okey, suhu 37 tiba-tiba dia menurun. Apa yang jadi boleh menurun tu? Contohnya awak duduk dalam peti ais. Tahu peti ais? Bukan peti ais rumah awak yang kecil tu. Peti ais yang besar dekat mall yang ada peti ais besar. So, suhu badan awak boleh menurun. So, otak di pusat kawalan akan buat satu pembetulan. Akan betulkan suhu badan awak. Akan buat mekanisme pembetulan dan akan naikkan suhu badan awak jadi normal balik 37. So, suhu badan kita tak boleh lebih turun sangat daripada 35 ke bawah. So, boleh jadi hipotermia. Hipotermia pun boleh mati. Alright. Seterusnya. Tengok sini. Kawal atur kandungan air. Kawal atur kandungan air. So, tengok situ. Saya cakap tadi, air, suhu, pH dan juga tekanan darah. So, kita tengok dulu apa jadi kalau air dalam badan kita berkurangan ataupun dia meningkat. So, aras badan kita asalnya dia normal. So, tengok sini, normal. Normal. So, apa jadi tiba-tiba aras air dalam badan awak tiba-tiba meningkat? Meningkat apa maksud meningkat? Meningkat bila awak minum air banyak sangat hari tu. Nampak ni, budak ni, pelajar ni meningkat bila dia minum air. So, apa yang berlaku? Otak awak akan mengesan ke peningkatan air tersebut. Otak kita akan trace. So, bila otak kita trace kesan, dia akan buat satu mekanisme pembetulan. Dia buat pembetulan dan dia akan merangsang otak awak ni. Rangsang satu hormon supaya ginjal. Apa itu ginjal? Buah pinggang awak akan keluarkan air kencing yang banyak. So otak akan rangsang buah pinggang untuk kencing, untuk menghasilkan air kencing yang banyak. So air kencing akan banyak dihasilkan dan kandungan air badan awak akan turun. Lepas awak kencing, aras air awak akan normal lah balik. Aras air badan kita tak boleh banyak sangat terlebih-lebih. Nanti apa? Kalau tak boleh nak kencing, badan akan jadi sembab-sembab. Tahu sembab-sembab? Sebab apa? Sebab air tak boleh nak keluar. Terlalu banyak sangat air. So, otak akan buat pembetulan, aras air akan turun bila awak kencing dan aras air akan kembali pada normal kembali. Itu berlaku pada aras air yang tinggi. Apa jadi kalau aras air normal, tiba-tiba hari tu dia menurun? Kenapa boleh jadi menurun? Sebab hari tu awak terlalu banyak sangat berlari, merentas desa. Menurun. So, air awak banyak keluar. Peluh banyak keluar. Kandungan air dalam badan menurun apabila kita berpeluh. So, bila air kita keluar
banyak pun tak boleh. So, apa yang mengesan? Otak kesan. Bila otak kesan, air menurun, otak suruh buat apa? Okey, otak akan rangsang hormon untuk ginjal. Okey, supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. So, otak rangsang hormon supaya ginjal awak, buah pinggang awak untuk kurangkan kencing. Okey, kurangkan kencing pada waktu awak tengah berpeluh banyak-banyak sangat tu. So, bila otak awak mengarahkan ginjal untuk kurang kencing, dan otak awak juga mengarahkan badan awak untuk merasa dahaga. Dahaga. So, bila kita kurang kencing, kita akan rasa dahaga. Kita akan minum air. So, tindakan minum air itu adalah dia akan memperbanyakkan kandungan air dalam badan awak. So, air dalam badan awak kembali meningkat dan normal kembali. Faham tak? Saya short sendiri sahaja. Boleh teruskan sebab video tak nak panjang, nanti ramai orang tak boleh nak tengok ni. Seterusnya, kawal atur suhu badan. Kawal atur suhu badan. Apa jadi kalau suhu badan awak yang normal tiba-tiba tu, normal tiba-tiba tu 37. Sorry. Ni suhu badan kita 37. Apa jadi kalau dia meningkat tiba-tiba? Macam saya cakap tadi, pada waktu panas dia meningkat, suhu badan awak jadi lebih daripada 37.5. Tu dah kira demam, dedor-dedor orang panggil. So, apa yang jadi bila meningkat, otak kita akan mengesan peningkatan suhu. Otak kita akan buat pembetulan. Pembetulan apa yang otak kita buat? Tengok situ. Yang pertama, dia akan mengarahkan salur darah awak untuk mengembang. Mengembang salur darah. Bulu roma jadi condong, berpeluh. Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon berkurang, dan air kencing awak jadi sedikit. So ingat tu. Dan last sekali, suhu badan akan menurun. Ingat, otak akan suruh salur darah awak mengembang. Mengembang, salur darah mengembang, bulu roma condong. Kemudian kita akan jadi berpeluh. Bila peluh keluar, peluh akan menyejukkan badan yang kita panas tadi. So, suhu badan akan normal balik. Dan menurunkan suhu badan, dan air kencing awak jadi sedikit. Kenapa air kencing sedikit, cikgu? Kerana bila air kencing banyak, awak kencing-kencing, air akan kurang daripada badan. Bila air akan kurang daripada badan, suhu badan kembali meningkat. So, air tak boleh nak keluar. Air tu nak mengekalkan suhu badan awak. Boleh. Itu untuk waktu panas. Apa jadi kalau musim sejuk? Musim sejuk. Suhu badan kita yang normal tiba-tiba menurun pada waktu sejuk. Waktu sejuk, so otak mengesan. Otak akan mengarahkan salur darah untuk mengecut. Mengecut. Bulu roma menegak. Otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif. Otot rangka awak mengecut, mengendur secara aktif, menyebabkan awak jadi menggigil. Bila menggigilkan, awak buat satu pergerakan fizikal. Bila fizikal awak bergerak, sebenarnya awak menghasilkan satu pergerakan tu, menghasilkan haba. Sebab tu awak akan jadi panas balik. Faham tak? Bila kita shivering, menggeletar, sebenarnya badan kita menghasilkan haba. Dan badan kita akan meningkat kembali suhunya. Suhu badan akan meningkat. Boleh ini adalah reason dia kenapa tadi bila suhu persekitaran tinggi, kenapa yang pertama, kenapa kelenjar peluh awak banyak. Peluh banyak pada waktu suhu panas sangat ni, supaya peluh tadi nak menyejukkan kulit ni. Nak sejukkan kulit.
kenapa pada musim panas, pada waktu panas, bulu roma condong. Kenapa kena condong? Supaya mengurangkan udara terperangkap pada kulit, supaya haba mudah dibebaskan. So udara tak nak bagi terperangkap pada kulit ni. Mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Haba mudah dibebaskan. Bila haba daripada badan kita mudah dibebaskan, suhu badan kita akan kembali normal. Dan kenapa salur darah mengembang? Kenapa salur darah awak kena expand, mengembang? Untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. So darah bila mengembang, so dia dekat dengan kulit. Bila dekat dengan kulit, dia akan membebaskan tenaga haba ke kulit, keluar. So dia akan menyejukkan badan awak pada waktu panas. Kenapa? Pada waktu sejuk, bulu roma kita menegak. Menegak betul tak menegak? Sejuk sangat menegak kan? Supaya dapat memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Supaya dapat perangkap udara daripada luar untuk bertindak sebagai penebat haba, untuk bagi awak rasa tak panas sangat. So udara tu sebagai penebat haba. Dan kenapa salur darah mengecut? Untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit. So bila kecut, darah pun kurang dalam salur darah tu. Faham tak? Kecut dia jadi kecil. So dalam salur darah tu ada darah. Bila darah tu dia kurang, so dia akan menjauhi kulit dan kuranglah pembebasan tenaga haba ke kulit, keluar. Boleh so saya harap penerangan saya ni dapat memberi kefahaman kepada pelajar. Yang tak faham boleh PM saya ataupun boleh tanya saya secara personal lagi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.